saya Nur Faliza binti Daud, 02613, dan ini saya dengan sahabat. Saya Nur Hajra binti Roslan, S302614. Okay, kami pelajar UN, kami akan menemubual Puan sebagai kami punya pegawai bagi pelajaran SCCA 1023 Teori Komunikasi bagi tajuk kemahiran komunikasi, dan juga kami punya penyelesaian masalah yang berkaitan semasa COVID berlaku pada tahun 2019 dan tahun 2020. Yang pertama, boleh tak Puan mengenalkan diri Puan? Lepas tu kami nak tahu position Puan di dalam jabatan Puan serta Puan punya jabatan. Okey. First of all, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia binti Yasin. Saya jurutera awam di JKR Negeri Melaka. Saya duduk di cawangan aset Persepadu di JKR Negeri Melaka yang mengawal dan menyedia keseluruhan projek di JKR Negeri Melaka, dan juga daripada segi kawalan keuangan di Negeri Melaka lah untuk projek-projek dan pembangunan di Negeri Melaka. Semasa wabak COVID melanda negara kita, COVID-19, pada pendapat Puan, adakah beberapa masalah-masalah yang timbul, iaitu komunikasi yang bertimbul semasa ingin membuat penyampaian ataupun ingin membuat pelaksanaan kerja? Kalau dari segi fahaman kami, JKR dia handle bahagian projek. Jadi apa pendapat Puan ataupun apa yang jabatan Puan alami semasa komunikasi dalam bidang komunikasi untuk berinteraksi antara Puan dengan kaki tangan serta agensi-agensi yang terlibat? Okay, so far first of all, masalah utama kami adalah dari segi pengawalan kerja di tapak bina, di mana seperti semua maklum, kita as a pemantau kerja yang berjalan di tapak. So bila masa COVID ni kita tidak dapat pergi ke tapak, so kita tak boleh pantau kerja-kerja di tapak. Tapi diorang masih lagi menjalankan kerja di tapak, sebab diorang tak terdedah kepada orang awam, diorang tak berjumpa dengan orang awam. So diorang masih lagi meneruskan kerja di tapak. Tapi masalah utama kami bila kerja yang diorang buat tu sebenarnya tak ikut spek yang kita hendak. So bila kita pergi check balik semula, banyaklah kerja-kerja redundant yang kena buat balik semula, kena pecah balik semula, workmanship yang tak cantik sebab kita tak dapat datang ke tapak untuk buat pemantauan kat situ. So dari situ komunikasi cari kita untuk mengawal kerja kat tapak tu memang sangat-sangat bermasalah lah bagi kami kat situ. Lagi satu, untuk dari segi prosedur kontrak pun kita telah fulfill lah kat tapak, di mana biasanya kalau dari segi pembayaran kat tapak ni kita akan buat secara berkala setiap bulan. Setiap bulan kita akan ronda kat tapak bersama agensi, klien untuk buat pembayaran lah kat situ. Tapi benda tu tidak dapat berlaku sebab kekangan yang sebenarnya semua maklum lah, yang COVID tu orang semua tak dapat datang kan. Pergerakan. So memang efek banyak lah pada kami sebenarnya kat situ. Macam mana pula dari segi komunikasi, sama ada penyampaian daripada JKR kepada kontraktor ataupun JKR kepada pelanggan, macam mana cara komunikasi itu berlaku? Okey, so far sebenarnya kita hanya boleh melalui media online sajalah, dengan telefon saja. So satu masalah ketara lah yang kita orang hadapi semasa COVID tu, di mana percanggahan dokumen kontrak dengan lukisan di tapak. Jadi kan benda ni kita kena refer ke HQ. Kadang-kadang HQ sendiri kena turun tengok kat tapak apa sebenarnya masalah kat tapak, baru kita boleh cari solution benda tu. Tapi benda tu memang terpaksa hold on yang terlalu lama lah untuk kita dapatkan solution. Sedangkan kerja kat tapak masih lagi boleh berjalan walaupun secara perlahan. Bermasa dekat sini, setiap keputusan yang ingin dibuat perlu ada pegawai datang ke tapak untuk mengesahkan pelaksanaan kerja yang telah dilakukan. Tapi dalam tempoh berkala. Ya, dalam tempoh berkala. Dalam tempoh berkala tu memang kita as a JKR kena datang ke tapak untuk buat pengesahan kerja kat tapak. Berdasarkan fizikal yang ada. Ya, berdasarkan fizikal yang ada benda tu. So macam mana pula kalau kan dalam tempoh COVID-19 ni kita ada prosedur-prosedur keselamatan yang perlu diikut. So dalam kalangan pekerja bagaimana prosedur-prosedur tersebut dilaksanakan, sebab
semestinya kontak antara pekerja tu ada. So untuk pekerja-pekerja dipastikan dalam mematuhi prosedur COVID-19 itu bagaimana dilaksanakan? Okey, yang itu masalah juga pada kami sebab kalau kita berdepan dengan klien rakyat Malaysia, okey, tapi pekerja-pekerja yang di tapak ni kebanyakannya adalah foreigner, bangsa asing, yang mana kadang-kadang komunikasi antara dia dengan kita pun susah. Macam mana kita nak terangkan dia untuk follow the rules yang kerajaan tetapkan tu, memang bermasalah pada kami. Sebab siapa yang kalau diorang kena tangkap ke, diorang apa-apa kena COVID ke apa ke, mesti berbalik juga kepada kontraktor. Diorang tak boleh datang kerja, site kena tutup, apa semua tu dia akan efek pada kita jugalah, sebab dia akan mengganggu perjalanan kerja, jadual kerja di tapak sebenarnya. Macam mana pula kalau pelaksanaan tu ada kesukaran untuk turun di tapak, sebab kita fahamkan sedia maklum yang pada waktu yang berlaku tu, pada waktu COVID tu ada perintah kawalan pergerakan, kita boleh mohon untuk kebenaran untuk menjalankan projek-projek di dalam kawalan pergerakan. Macam mana pula JKR implementkan kebenaran tu, memohon kebenaran tu dengan pihak kerajaan? So kita terpaksa arahkan kita punya kontraktor ni fulfill segala documentation yang pihak berwajib diminta lah, maksudnya kena swab apa semua tu, dan kita terpaksa arahkan kontraktor buat swab test kepada semua pekerja-pekerja dia. Maksudnya dekat sini untuk fulfillkan kebenaran, mohon kebenaran dari pihak kerajaan, pihak puan kena sediakan dokumen dan juga mengarahkan pekerja-pekerja untuk menjalani pemeriksaan kesihatan, iaitu ada pemantauan lah daripada pihak puan sendiri untuk membuatkan swab test untuk misalnya Prosedur masih dijalankan. Masih lagi prosedur tu masih kita follow lah, sebab kalau tak follow memang kita akan Efek akan pergi di jabatan sendiri. pada jabatan sendiri lah. Lagi satu, COVID ni dia akan, kalau kita tak follow dia punya rules, dia akan menyebabkan kaki tangan kita pula yang akan menghadapi masalah. betul. Macam mana pula dari segi kemasukan bahan-bahan mentah? Itu pun masalah jugalah pada kami, sebab sebenarnya maklum pergerakan memang sangat-sangat terhad. So kilang-kilang banyak tutup, production semua banyak tutup. So benda tu memang sangat susah untuk sampai ke tapak kita. Tapak-tapak bina kami tu yang bergerak tu pun hanya bergantung kepada baki-baki stok. Yang kita sedia maklum, berlakunya perintah kawalan pergerakan. Jadinya macam mana pula cara pihak puan ataupun pihak JKR ataupun pihak kontraktor sendiri mendapatkan bekalan-bekalan daripada pihak luar atau pembekal atau daripada mana-mana pembekal untuk masuk ke tapak? So far mungkin dari segi bahan-bahan mentah macam batu, pasir, sebab benda tu adalah bahan-bahan semula jadi kita tidak memerlukan terlalu ramai pekerja. Kita cuma memerlukan driver kenderaan sahaja untuk bawa masuk ke dalam tapak bina kita. So kita cuma boleh buat kerja-kerja yang mengatur kepada bahan-bahan mentah sahaja. Tapi lebih kalau bahan-bahan yang macam tiling, yang kena ada production siapkan semua tu, memang kita terpaksa tunggu sampai tempoh kawalan pergerakan tu tamat, baru kita boleh full swing lah semua kerja-kerja kita di tapak. So macam ada tak perbezaan amount macam pekerja yang bekerja pada sebelum COVID dan semasa COVID? Ada Confirm tak? ada. Confirm Memang ada. Sebab bila diorang maklum je tempoh pergerakan, kawalan pergerakan ini diadakan, out daripada pekerja asing ni dah akan balik terus. Sebab diorang tahu bila Cepatlah dia tahu balik. ya, diorang sempat balik sebelum pintu negara kita tutup. Sebab diorang tahu bila perintah kawalan pergerakan mungkin tapak bina ni akan ditutup. So bila tapak bina ni tutup, confirm diorang takkan ada gaji lah. So diorang memang tak boleh nak survive nanti kat situ. So mostly yang hanya bekerja pada waktu itu kita rakyat kita sendiri kah atau ada foreigner juga? Ada foreigner yang tinggal, tapi foreigner yang tinggal tu memang ditanggung sebenarnya oleh dia punya majikan kontraktor lah. Maksudnya dekat sini dengan pada tempoh COVID-19 dan juga tempoh kawalan pergerakan berlaku, menyukarkan segala pergerakan yang ditapak. Maksudnya ada prestasi yang merudum lah daripada peratusan kerja yang sepatutnya. Memang benda tu memberi kesan lah sebenarnya pada kami punya projek-projek.
Dan untuk makluman perempuan, sebenarnya ada projek saya sehingga sekarang daripada tempoh COVID yang 3 tahun lepas tu masih lagi belum siap. Masih lagi berjalan. Kita terpaksa bantu diorang lah untuk siapkan benda tu juga. Okey, bermaksud kat sini ada orang kata kebenaran EOT itu lanjutan masa. Lanjutan confirm. masa. Okey, Confirm faham. terpaksa bagilah diorang lanjutan masa sebab memang diorang sangat kesan lah. Pada pandangan puan, berlakunya peristiwa yang COVID-19 ni, macam mana JKR menangani masalah? Maksudnya nak solvekan balik perjalanan projek dekat tapak tu. Maksudnya Dia selepas tu, mengambil masa Ya, dia mengambil masa. Itu dalam tempoh COVID-19 Ya, ni lah. selepas tu macam mana pula puan? selepas tu pun sebenarnya kontraktor dia mengalami masalah. Bila semua pembekal-pembekal ni dia akan apa orang kata, dulu dia orang boleh kredit. Maksudnya orang kata berhutang dulu lah pada pembekal. Okey, faham. Tapi lepas dia tempoh PKP ni dia orang tak boleh kredit, dia orang kena bayar cash. Maksudnya ada aliran tunai ataupun aliran akaun yang terlampau orang kata mendesak lah kat situ Ya, daripada betul. pelbagai pihak. Betul, kat situ dia jadi menyukarkan lah kat situ. Jadi kita as a pengawal kontrak ni terpaksa membuat orang kata 3 penjuru tau, di antara pihak pembekal, di antara kontraktor dengan kami. Apa yang kami boleh bagi solution kepada kontraktor ni, sebabnya dia orang pembekal-pembekal ni dia dah tak nak dah duit pembelian secara kredit. Dia orang nak pembelian secara tu. So kita orang terpaksa buat satu perjanjian lain dengan pihak pembekal ni, tiga perjanjian lah antara pihak pembekal ni agar pembayaran yang pembelian yang dibuat oleh kontraktor tapi dibayar oleh pihak JKR. Okey, faham. Ke situ. Bermaksud JKR pun mainkan peranan jugalah dalam dari segi pembayaran kepada pihak kontraktor untuk membantu dalam sedikit banyak membantulah kepada kontraktor untuk dapatkan pusingan modal. Yes, betul. Kita memang bantu dia lah. Kita panggil deed of assignment, DOA. Kita buat third party punya perjanjian untuk bantu kontraktor lah buat bayaran di situ. So macam untuk sekarang selepas COVID, adakah amount pekerja yang bekerja still sama ataupun pekerja yang sebelum ni dipanggil semula? Sebab kan kita dalam tempoh COVID tu kita tahu ada isu yang diberhentikan kerja apa semua. So macam mana pula situasi selepas COVID? Selepas COVID tu of course lah kita memang susah dapat pekerja. So kita nak tak nak kita terpaksa panggil juga pekerja-pekerja tempatan, tapi dia akan meningkatkan lagi kos kita lah kat situ sebab Ada demand. ada demand lah kat situ daripada pekerja-pekerja kita dekat warga kita. So memang kat situ dia akan efek jugalah pada perjalanan kerja kita. So macam diorang ada menetapkan standard diorang sendiri. Yes, betul. Dia orang menetapkan Sebab kan standard kita dia tahu orang. perennial ni diorang macam okey terima je. Cuma apa yang kita tetapkan. Itu beza yang kita warga tempatan. Betul. Terima kasih kepada Puan sebab sudi meluangkan masa dengan kami, membantu kami menyelesaikan assignment kami untuk subjek SCCA 1023 teori komunikasi. InsyaAllah, masa kita jumpa lagi.